Boleh, Kak. Okey. Sekejap. Cikgu tengah cari kamu punya slide. Okey, baik. Baik, cikgu nak ucapkan selamat pagi kepada semua murid cikgu. Minta maaf terlambat. Tadi cikgu ada kelas dengan tahun 6. Okey, baik. Semua boleh nampak slide cikgu? Tak boleh. Oh, Tak. boleh. Okey, sudah Boleh. nampak? Sudah nampak slide cikgu? Okey. Boleh. Okey, baik. Kalau boleh nampak, cikgu harap semua orang sudah bersedia untuk belajar pada pagi ini bersama Cikgu Rizwan. Kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Tema 1, Keluarga Bahagia. Unit 3, Keluarga Prihatin. Tajuk dia, Istimewanya Pawalan. Okey, Istimewanya Pawalan. Baik, hari ini kita nak belajar kemahiran apa? Kemahiran asas membaca dan memahami. Tu standard pembelajaran kita ialah 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Jadi hari ni kita nak baca teks. Okey, kita nak baca teks. Teks tu petikan Okey, objektif kita pada hari ni ialah membaca teks istimewanya Pawalan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baik, hari ni kita nak belajar kemahiran membaca. Jadi kemahiran yang kita nak belajar hari ini ialah membaca teks istimewanya Pawalan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Boleh? Okey, baik. Kalau ada buku teks, boleh tengok buku teks muka surat 14. Siapa yang ada buku teks, boleh tengok buku teks muka surat 14. Lim Ming Hong, dah tengok buku teks? Muka surat 14. Okey. Baik, tajuk dia ialah Istimewanya Pawalan. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok dekat slide ni. Tapi nampak kecil sikit lah. Baik, sebelum kita tengok buku teks tu, cikgu nak tanya kamu, kamu pernah dengar tak tentang ketidakupayaan pendengaran? Ketidakupayaan pendengaran. Pernah dengar tak perkataan ni? Pernah dengar? Tak pernah? Tak pernah. Semua orang tak pernah. Ketidakupayaan pendengaran. Tak pernah? Tak. Okey, bagus. Tak pernah dengar tak apa. Kita tengok. Apa maksud ketidakupayaan pendengaran? Ketidakupayaan pendengaran ni maksudnya masalah pendengaran. Okey, orang yang ada masalah pendengaran, telinga dia tak boleh dengar. Faham apa maksud telinga tak boleh dengar? Biasanya orang yang telinga tak boleh dengar, mulut dia pun tak boleh cakap. Kalau telinga dia tak boleh dengar, mulut dia pun tak boleh cakap. Biasanya bisu. Tahu apa itu bisu? Pernah dengar orang bisu? Dia cakap pernah? Dia tak boleh cakap. Dia tak boleh cakap, telinga dia pun tak boleh dengar. Jadi nak cakap dengan dia kena pakai apa? Kena pakai bahasa isyarat. Sign language. Pernah tengok tak? Okey. Baik. Dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pekak dan separa pekak. Pekak. Pekak ni maksudnya tak boleh dengar. Dia punya telinga dia rosak. Tak boleh dengar.
cakap pun tak boleh dengar. Kuat ke, perlahan ke, dia tak boleh dengar. Okey, dan separa pekak. Separa pekak ni dia boleh dengar. Dia boleh dengar sikit-sikit. Tapi kena pakai alat bantuan. Ha, ni. Nampak ni yang dia pakai kat telinga ni. Boleh nampak? Ini dipanggil alat bantuan pendengaran ataupun alat bantu pendengaran. Dia boleh bantu untuk mendengar. Okey, kalau pekak, apabila kanak-kanak tersebut memiliki deria dengar yang tidak berfungsi langsung. Telinga dia tak boleh guna langsung. Dia ada telinga tapi tak boleh guna. Tak dengar. Okey, kalau separuh pekak pula, dia merujuk kepada kanak-kanak yang deria pendengarannya yang rosak tapi masih boleh berfungsi dengan bantuan alat bantu pendengaran. Dia boleh dengar lagi dengan syarat dia kena pakai alat bantu pendengaran. Baru boleh dengar. Kalau tak pakai, tak dengar. Boleh faham? Okey, contoh kalau kamu tengok dekat sini, ada bahasa isyarat. Ada bahasa isyarat. Ha, contoh nak ucap terima kasih. Bahasa isyarat buat macam mana? Macam ni. Ini terima kasih. Okey, nak ucap terima kasih. Kalau tak cakap, macam ni. Ha, ni. Share. Share. Boleh? Terima kasih. Boleh? Ha, macam ni. Kalau sama-sama pula, sama-sama macam ni. Ni, tangan macam ni. Ha, letak dekat dada. Ha, itu sama-sama. Boleh? Okey, kita tengok sikit lah. Kita tengok sikit video. Kita tengok sikit video bahasa isyarat. Ha, kita tengok sikit Sekejap, cikgu share dengan kamu. Kita tengok sikit video berkaitan dengan bahasa isyarat. Assalamualaikum. Hello. Hello. Terima kasih. Okey, sama-sama. Apa khabar? Khabar baik. Okey, selamat datang. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Macam Ultraman tu. Okey, selamat petang. Selamat malam. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Tengok, selamat jalan. Selamat jalan senang bye-bye Okey. Selamat ulang tahun. Nak cakap happy birthday Okey. Ni contoh bahasa isyarat. Okey. Okey. Okey, bagus. Jadi kamu boleh belajar juga bahasa isyarat. Kamu boleh tengok dekat YouTube. Okey, boleh tengok dekat YouTube bahasa isyarat ni untuk kita bercakap dengan orang yang tak dapat dengar. Sebab orang yang tak dapat dengar ni, kita cakap dia kuat-kuat pun dia tak boleh dengar. Sebab telinga dia rosak. Boleh faham? Okey. Baik, hari ni kita nak tengok teks.
Mari mendengar cara membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Cikgu sudah ajar kan macam mana nak baca dengan sebutan yang betul. Masih ingat tak? Masih ingat tak? Sudah lupa? Ada tak buku tata bahasa? Cuba tengok buku tata bahasa. Cikgu ada bagi tahu dekat kamu hari tu sebutan kena ada apa. Kamu ada tulis tak? Ke tak tulis? Tak ada. Tak ada tulis. Ada? Ada. Yong Zikai tunjuk. Ada. Sebutan. Okey, sebutan kena ada apa? Yong Zikai. Cuba sebut. Lancar. Lancar. Apa maksud lancar? Tidak sangkut-sangkut. Okey, lancar maksudnya tidak sangkut-sangkut. Yang kedua? Baku. Baku. Apa maksud baku? Menggunakan bahasa Melayu yang standard. Okey, menggunakan bahasa Melayu yang standard. Lagi? Bunyi seperti dieja. Bunyi seperti dieja. Lagi? Bukan dialek. Bukan dialek atau logat. Betul. Okey, yang ketiga? Jelas. Jelas. Okey, apa maksud jelas? Boleh didengar dengan jelas. Okey, itu maksud jelas. Bila sebut jelas, mesti boleh didengar. Kalau tak boleh didengar, tandanya tak jelas. Okey, itu sebutan. Cikgu dah ajar dekat kamu, dah bantu kamu hari tu. Intonasi yang sesuai. Okey, kita tengok. Kita tengok petikan ni. Okey, petikan istimewanya Pawalan. Okey, baik. Hari ni sama juga macam hari tu. Cikgu dah pernah buat sekali dengan kamu. Cikgu nak tengok kamu punya kemahiran membaca. Jadi, setiap orang perlu membaca. Siapa yang tak baca, dia kena hantar dekat cikgu dia punya voice record. Ataupun dia kena hantar rakaman dia baca. Boleh faham? Jadi siapa yang tak baca dalam Google Meet, dia kena hantar dekat cikgu, dia baca di rumah. Dengan mak dia ke, dengan ayah dia ke. Jadi siapa yang dah baca dalam Google Meet, dia tak payah hantar lagi. Boleh faham? Okey, siapa nak mula dahulu baca? Cikgu nak dengar. Saya. Okey, Lim Yu Hang. Lim Yu Hang dulu ke Yong Zikai dulu ni? Okey, cikgu bagi Lim Yu Hang dululah, boleh Lim Yu Hang dulu. Okey, Lim Yu Hang baca petikan istimewanya Pawalan. Okey. Pawalan sepupu Varuni dia belajar di sekolah pendidikan khas. Ketidakupayaan pendengaran keluarga Varuni prihatin terhadap Pawalan mereka. Okey, sekejap. Lim Yu Hang, sekejap Lim Yu Hang. Kamu macam kereta api yang laju, MRT. Kenapa cikgu kata macam tu? Okey, kawan-kawan, siapa boleh jawab? Kenapa cikgu kata macam tu? Tak tahu. Tak tahu. Siapa boleh bantu cikgu? Stop. Tak ada stop. Yong Zikai cakap tak ada stop. Kamu baca laju sangat. Ada noktah. Nampak tak ada titik? Lim Yu Hang. Ada titik Lim Yu Hang. Kamu kena berhenti sekejap. Baca dia macam ni. Dengar Lim Yu Hang. Dengar. Pawalan sepupu Varuni. Okey, berhenti. Dia belajar di sekolah pendidikan khas ketidakupayaan pendengaran. Berhenti. Macam tu, boleh? Boleh Lim Yu Hang? Okey, sambung perenggan yang kedua Lim Yu Hang. Keluarga Varuni prihatin terhadap Pawalan. Mereka mempelajari bahasa isyarat tangan. Varuni amat
teruja untuk mempelajari bahasa isyarat dengan tangan. Wah, selepas ini saya dan Pak Valan dapat berkomunikasi dengan lebih mudah, kata Varuni. Pak Valan sering ke rumah Varuni. Abang Varuni membimbing Pak Valan dalam pelajarannya. Selain membaca komik, Pak Valan suka bermain pingpong bersama-sama Varuni. Mereka belajar bermain pingpong daripada ayah Varuni. Varuni sekeluarga amat menyayangi Pak Valan. Okey, baik. Terima kasih Lee Miu Hang. Okey, Yang Zikai, sambung. Baca semula. Pawalan sepupu Waruni. Dia belajar di sekolah pendidikan khas ketidakupayaan pendengaran. Keluarga Waruni prihatin terhadap Pawalan. Mereka mempelajari bahasa isyarat tangan. Waruni amat teruja untuk mempelajari bahasa isyarat tangan. Wah, selepas ini saya akan Saya dan Pawalan dapat berkomunikasi dengan lebih mudah, kata Waruni. Pawalan sering ke rumah Waruni. Abang Waruni membimbing Pawalan dalam pelajarannya. Selain membaca komik, Pawalan suka bermain pingpong bersama-sama Waruni. Mereka belajar bermain pingpong daripada ayah Waruni. Waruni sekeluarga amat menyayangi Pawalan. Okey, terima kasih Yang Zikai. Okey, cikgu tengok tadi ramai orang kat tangan ni. Susah cikgu nak pilih. Jadi cikgu pilih Ibi lah, Ibi banyak kali yang kat tangan ni. Okey, Ibi. Pawalan sepupu Waruni. Dia belajar di sekolah pendidikan khas ketidakupayaan pendengaran. Waruni prihatin terhadap Pawalan. Mereka mempelajari bahasa isyarat tangan. Waruni amat teruja untuk mempelajari bahasa isyarat tangan. Wah, selepas ini saya dan Pawalan dapat berkomunikasi dengan lebih mudah, kata Waruni. Pawalan sering ke rumah Waruni. Abang Waruni membimbing Pawalan dalam pelajarannya. Selain membaca komik, Pawalan suka bermain pingpong bersama-sama Waruni.
Mereka belajar bermain pingpong daripada ayah Waruni. Waruni sekeluarga amat menyayangi Pawalan. Baik, terima kasih Ibi. Okey, dah 3 orang. Seterusnya. Okey, Jason Lim. Tadi Jason Lim dah angkat tangan lama lah. Okey, Jason Lim. Pawalan sepupu Waruni. Dia belajar di sekolah pendidikan khas ketidakupayaan. Okey, sebutan dia begini. Dengar. Ketidakupayaan. 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 Ketizijing of my. Kawan kamu nak baca tak dengar? Kejap Jason. Tizijing of my. Kawan kamu nak baca? Okey. Sambung. Keluarga Waruni prihatin terhadap Pawalan. Mereka mempelajari bahasa Pawalan, Bahasa isyarat. isyarat tangan. Waruni amat teruja untuk mempelajari bahasa isyarat tangan. Wow, selepas ini saya dan Pawalan dapat berkomunikasi dengan lebih mudah, kata Waruni. Pawalan sering ke rumah Waruni. Abang Waruni membimbing Pawalan dalam pelajarannya. Selain membaca komik, Pawalan suka bermain pingpong bersama-sama Waruni. Mereka belajar bermain pingpong daripada ayah Waruni. Waruni sekeluarga amat menyayangi Pawalan. Okey, terima kasih Jason Lim. Okey, seterusnya Jason Wee. Pawalan sepupu Waruni. Dia belajar di sekolah pendidikan khas ketidakupayaan. Okey, sebutan dia begini. Jason Wee, dengar. Ketidakupayaan. Ketidakupayaan. Jangan sebut ku. Ketidakupayaan. Upayaan pendengaran. Pendengaran. Okey, bagus. Keluarga Waruni prihatin terhadap Pawalan. Mereka mempelajari bahasa isyarat tangan.
Waruni amat terluja untuk mempelajari bahasa Isya. isyarat Right. Isyarat. tangan. Isyarat tangan. Wah, selepas ini saya dan Pawalan dapat Dapat. Berkomunikasi. berkomunikasi dengan lebih mudah. Kata Waruni. Pawalan sering ke rumah Waruni. Abang Waruni membimbing Pawalan dalam pelajarannya selain membaca komik, Pawalan suka bermain pingpong. Main, jangan bermain. Bermain. Pingpong bersama-sama Waruni. Mereka belajar bermain pingpong. Bermain pingpong daripada ayah Waruni. Waruni sekeluarga amat menyayangi Pawalan. Okey, terima kasih Jason Wee. Bagus. Seterusnya, tadi siapa tadi? Siapa lagi yang belum? Cepat. Kalau tak nak baca dalam Google Meet, nanti kena hantar voice record dekat cikgu. Hantar dekat WhatsApp cikgu Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh Siapa yang tak baca dalam Google Meet ni, dia kena hantar dekat WhatsApp cikgu, dia baca dengan ibu bapa dia. Boleh? Boleh tak? Liun He ke He? He kan? Liun He. Okay. Lim Ming Hong. Lagi siapa? T Zijing. Gan Winnie. Siapa lagi ni? Ramai lagi ni dalam kelas ni. Chi Xian Chi. Carson Yao. Siapa lagi? Marcus. Ong Willy. Sam Hauser. Yang ni kena hantar dekat cikgu. Dekat WhatsApp cikgu baca. Sebab dia tak nak baca dalam Google Meet. Macam mana cikgu nak tahu dia boleh baca ke tak boleh baca? Tak boleh baca, jangan risau. Baca sedaya upaya kamu yang boleh. Kamu kena cuba juga baca. Kalau tak baca, nanti sampai bila pun tak pandai. Okey? Saya mau. Okey. T Zijing nak baca. Okey, baca sekarang. Tak mau Tak mau pula. Nanti hantar dekat WhatsApp cikgu. Boleh? T Zijing, nanti hantar dekat WhatsApp cikgu Kamu baca, kalau malu baca sekarang, nanti hantar dekat WhatsApp cikgu. Boleh? Boleh tak? Diam pula. Okey, baik. Seterusnya. Tadi kamu dah baca dah. Okey, kamu dah baca. Cikgu harap
bila kamu membaca apa? Okey, cikgu nak bila kamu membaca, kamu kena tengok. Okey, boleh cikgu bercakap. Tadi cikgu suruh baca, suruh cakap, tak nak cakap. Sekarang baru nak cakap. Okey, baik. Cikgu nak ingatkan lagi sekali, bila kamu membaca petikan, okey, contoh petikan ni ada berapa perenggan? Cuba tengok, ada berapa perenggan? Petikan ni ada berapa perenggan? 3. Ya ke 3? Okey, kita tengok. Pafalan sampai pendengaran ni 1 perenggan. Okey. 5. Keluarga sampai isyarat tangan ni 2. Wah, sampai Varuni 3. Pafalan sampai Varuni 4. Varuni sampai Pafalan 5. So ada 5 perenggan. Okey, ada 5 perenggan. Ingat, bila nak baca petikan macam ni, baik, kamu kena apa? Kamu kena tengok tanda baca. Apa itu tanda baca ni? Noktah, koma. Ada koma tak? Ada koma tu. Wah, ada koma. Kena berhenti sekejap. Selain membaca komik, ada koma. Kena berhenti sekejap. Jangan, selain membaca komik Pafalan suka bermain. Tu salah. Itu salah. Yang betulnya, selain membaca komik, Pafalan suka bermain pingpong bersama-sama Varuni. Berhenti sekejap. Bukan berhenti sekejap. Bila noktah tu kena berhenti. Tak boleh. Pafalan suka bermain pingpong bersama-sama Varuni. Mereka tu salah. Tak boleh terus sambung. Kena berhenti. Sebab ada titik atau noktah. Boleh faham? Okey. Masa membaca, mata kamu kena tengok perkataan yang seterusnya tu. Kena tengok dengan cepat. Jangan baca Pafalan, tengok Pafalan saja. Itu yang jadi lambat tu. Tak lancar. Okey, contoh macam ni. Pafalan sepupu Varuni. Jangan Pafalan sepupu Varuni. Lambat kan macam tu. Itu yang sampai Yong Zikai pun mengantuk. Okey. Jadi kamu kena tengok cepat-cepat. Contoh, bila dah baca Pafalan, mata dah tengok dekat sepupu lah. Pafalan sepupu Varuni. Mata kamu kena tengok dengan cepat. Dia belajar di sekolah pendidikan khas ketidakupayaan pendengaran. Macam tu. Boleh? Keluarga Varuni prihatin terhadap Pafalan. Mereka mempelajari bahasa isyarat tangan. Varuni amat teruja untuk mempelajari bahasa isyarat tangan. Wah, yang ni intonasi. Tadi kita dah belajar sebutan. Bila intonasi, dia ada tinggi, ada rendah. Ada tinggi, ada rendah. Contoh macam nak sebut wah, dia kena tinggi. Wah. Macam tu. Dia tak boleh wah. Wah. Salah. Dia wah. Intonasi dia mesti tinggi. Boleh faham? Mesti tinggi. Tak boleh rendah. Tak boleh. Wah, selepas ini saya dan Pafalan. Tak boleh. Dia kena wah. Macam tu. Internet cikgu pula hilang. Internet tak ada kakak.
Kakak pergi tutup off dan buka balik. Halo, sorry. Internet cikgu lost connect. Aduh, hai. Okey, boleh. Sorry. Tadi internet cikgu problem. Okey, boleh dengar suara cikgu? Sekarang boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey, Boleh. baik. Sorry tadi internet cikgu problem. Tak tahulah apa sebab. Hilang tiba-tiba. Sekarang boleh dengar suara cikgu hilang balik. Aduh. Kakak dah tutup Kakak tutup buka balik tak? Nanti tunggu internet. Apa tengah ada kelas Aduh. Okey, sorry. Internet cikgu apa masalah entah pagi ni. Boleh dengar suara cikgu? Halo, boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey, sorry. Internet cikgu ada problem lah. Tak tahu apa punca lah. Okey, baik. Kita tengok balik slide tadi. Dah berhenti buat apa tu? Lim Yu Hang berhenti. Okey, dah sedia. Kita tengok balik slide ni. Okey. Okey, nilai murni. Nyatakan nilai murni yang diamalkan oleh keluarga Varuni. Tahu tak apa itu nilai murni? Tahu ke tak tahu? Nilai murni itu apa? Tak tahu. Nilai murni itu ialah perbuatan yang baik. Apa saja yang dibuat dengan apa aktiviti ataupun perkara yang baik dibuat oleh orang tu kita panggil nilai murni. Boleh faham? Apa yang dia buat yang baik itu kita panggil nilai murni. Contoh kita tengok dekat sini. Mempelajari bahasa isyarat tangan. Jadi keluarga Varuni ni dia mempelajari bahasa isyarat tangan. Jadi ini contoh nilai murni lah. Keluarga dia mempelajari bahasa isyarat tangan supaya dapat berkomunikasi dengan pawalan. Jadi pawalan ni dia tak boleh dengar. Dia tak boleh cakap. Jadi macam mana nak berbual dengan dia? Kena belajar bahasa isyarat tangan. Macam tadi, hello. Okay, hello. Terima kasih. Kan? Kena belajar dengan dia. Okay, supaya dapat bercakap dengan dia. Dapat berkomunikasi dengan dia. Seterusnya apa nilai murni yang ada lagi? Keluarga dia membimbing pawalan dalam pelajaran. Tengok ni dalam gambar ni. Boleh nampak tak? Tadi yang ni mereka belajar bahasa isyarat. Lepas tu dalam gambar ni tengok dia kata mereka membimbing dia, ajar dia, bantu dia dalam pelajaran. Itu contoh nilai murni. Dan yang ketiga, tengok ni, apa nilai murni yang ketiga? Cuba tengok gambar. Apa nilai murni yang ketiga? Cuba bagi satu, cikgu nak dengar. Tengok gambar yang tengah ni. Apa nilai murni yang ketiga? Cepat.
Apa nilai murni yang ketiga? Yang ni belajar bahasa isyarat tangan. Betul? Ini bimbing. Betul. Ini bimbing pawalan tu dalam pelajaran. Yang ketiga ni dia buat apa ni? Keluarga dia buat apa? Pingpong, main pingpong. Main pingpong. Main ke? Belajar pingpong. Jadi keluarga Varuni ni juga ajar pawalan main pingpong, keluarga Yeay. Varuni mengajar pawalan bermain pingpong. Ini contoh nilai murni. Okey, amalan yang baik yang dibuat oleh keluarga Varuni ni untuk bantu pawalan. Boleh faham? Okey, seterusnya kemahiran yang kamu pelajari hari ni. Apa yang kita belajar hari ni? Kemahiran apa? Ingat tak? Kita belajar kemahiran apa? Cepat. Siapa boleh? Kemahiran? Kita belajar kemahiran apa hari ni? Tadi cikgu sudah cakap awal-awal. Baca teks. Baca teks dengan Belajar pingpong. baca pingpong. Okey, kemahiran yang kita belajar hari ni. Baca teks. Baca teks apa? Dengan sebutan betul dan ini nasinya sesuai. Baik, cikgu dengar apa yang Jason Wee cakap. Dia kata membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Wah, bagus intonasi yang sesuai. Membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Cikgu dengar tadi Jason Wee cakap. Betul tak yang lain? Okey, hari ni kita belajar membaca teks istimewanya pawalan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey, baik. Seterusnya buku aktiviti. Cepat, dah pukul 10 lah. Sorry tadi internet cikgu ada problem. Cikgu terpaksa ambil masa sikit. Okey, kita tengok buku aktiviti muka surat 13. Tengok buku aktiviti muka surat 13. Okey, dekat sini ada petikan juga, sama juga. Okey, petikan, cuma baca dan faham, kena baca dan faham. Baik, kita tengok yang daripada awal ni. Kamu dengar aja cikgu baca, nanti kita bincang. Okey, cikgu ambil masa sikit. Kelas kamu seterusnya pukul berapa? Pukul 11.30 kan? Betul? Cikgu ambil masa sikit, boleh? Boleh Boleh. Okey, baik. Encik Saiful ialah bapa saudara Yasmin. Bapa saudara. Tahu apa maksud bapa saudara? Pakcik lah. Boleh? Boleh. Bapa saudara. Faham Beliau mempunyai 2 orang anak. Encik Saiful tu ada 2 orang anak. Ada 2 anak. Nama dia Faiz dan Mariah. Boleh faham? Seorang lelaki, seorang perempuan. Boleh? Pakcik dan makcik Yasmin perlu keluar negara selama seminggu. Mereka ni, pakcik dan makcik Yasmin ni, iaitu Encik Saiful dan isteri dia. Dia punya laupo. Nak pergi ke luar negara. Overseas. Pergi luar negara. Tahu apa pergi luar negara? Faham tak apa maksud luar negara? Overseas. Pergi Singapura ke, Thailand ke, Indonesia ke. Boleh? Itu yang paling dekat lah. Kalau yang jauh sikit, pergi Australia ke, okay, China ke. Okay. Selama seminggu, 1 week, 1 minggu. Dia nak keluar negara 1 minggu. Mereka meminta bantuan. Bantuan ni pertolongan lah. Bantuan maksudnya tolong, minta tolong. Okay. Daripada ayah dan ibu Yasmin untuk menjaga anak mereka. Siapa anak mereka? Siapa anak makcik Yasmin dan pakcik Yasmin? Anak dia nama apa? Yasmin. Anak Encik Saiful, nama apa? Yasmin. Yasmin? Anak Encik Saiful, nama apa? Tak tahu.
Ada dalam teks. Tengok. Anak dia nama apa? Oh, Anak dia ada 2 orang. anak dia nama Yasmin. Aish. Bukan. Mana. Faiz. Kata Faiz. Satu lagi. Dan Dan apa? Anak dia ada 2. Anak dia ada 2 orang. Apa nama? Yasmin dan Bukan Yasmin. Ya, Faiz. Ibi cakap apa? Tak dengar Ibi. Faiz dan Maria. Faiz dan Maria. Kena fokus. Okey, Faiz dan Maria. Okey, itu anak mereka. Okey, jagaan Ibu Yasmin terhadap Faiz dan Maria amat baik. Okey, keluarga Yasmin ni jaga Faiz dan Maria ni amat baik. Ayah Yasmin menghantar mereka ke sekolah pada setiap pagi. Yasmin seronok bermain dengan sepupunya. Okey. Kami sangat selesa dapat tinggal dengan pakcik dan makcik, kata Faiz dan Maria. Okey, Faiz dan Maria ni seronok dapat tinggal dengan keluarga sepupu dia ni. Sepupu dia nama Yasmin. Okey. Kini pakcik dan makcik Yasmin telah pulang. Mereka mengucapkan terima kasih kepada keluarga Yasmin. Okey, kita tengok dekat sini. Encik Saiful dan isterinya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Yasmin kerana apa? Rasa-rasa kamu. Kenapa keluarga Encik Saiful dan isteri dia ni, yang baru balik dari luar negara ni, dia ucap terima kasih dekat keluarga Yasmin? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa dia nak ucapkan terima kasih? Kamu faham tak? Encik Saiful ni, Encik Saiful, tadi dia dengan isteri dia pergi luar negara, betul tak? Kan? betul. Dan dia tinggalkan anak dia yang bernama Faiz dan Maria dekat keluarga Yasmin ni. Betul? Betul. Okey. Jadi selepas mereka pulang dari luar negara, mereka dah pulang, mereka ucap terima kasih dekat keluarga Yasmin. Sebab apa mereka ucap terima kasih? Sebab apa? 因为他帮忙照顾他们的孩子。 Sebab apa? Dia Tolong jaga kamu. Dia tolong jaga. dia tolong Okey, cuba. dia tolong Tolong dia jaga apa? dia tolong dia punya anak. Okey, dia tolong jaga anak-anak dia. Anak dia nama apa? Apa nama anak dia? Faiz dan Maria. Okey, bagus. Okey, kita tengok dekat sini. Meminta bantuan daripada ayah dan ibu Yasmin untuk menjaga anak mereka. Jadi sebab tu dia ucap terima kasih sebab dah jaga anak dia. Dia jaga anak dia macam mana? Baik ke tak baik? Baik. Okey, tengok tu. Jagaan Ibu Yasmin terhadap Faiz dan Maria amat baik. Baik, seterusnya. Tulis dekat dalam buku aktiviti kamu. Okey, yang ni jangan lupa tulis dalam buku aktiviti. Encik Saiful dan isterinya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Yasmin kerana menjaga anak-anak mereka dengan baiknya. Boleh? Baik, jangan lupa nanti tulis tarikh dan hari dalam buku aktiviti kamu. Hari ni apa tarikh dia? Kelas, hari ni apa tarikh dia? Yong Zikai, hari ni tarikh dia apa? 25 Februari 2000 Sebut dengan cikgu. 2000
2021. Boleh? 2021. Boleh? Itu tarikh hari ni. Hari ni hari apa? Tizi Jing off mic kamu. Kamu buat apa tu? Kamis. Okey, Khamis. Jangan lupa tulis Khamis dan juga 25 Februari 2021 dekat buku aktiviti kamu. Boleh? Dan hantar pada petang ini buku-buku kamu. Yang mana yang cikgu belum tanda, hantar. Yang sudah tanda tak payah hantar tau. Yang sudah tanda jangan hantar. Yang belum tanda kena hantar. Boleh? Boleh faham? Okey, Nilam ada buat tak Nilam? Cikgu ada letak dekat dalam Google Classroom. Ada letak bahan bacaan Nilam. IQ Nilam. Ada tengok tak? Ada baca tak? Tak ada. Tak ada. Kena tengok. Siapa yang dah baca, tolong isi dalam buku Nilam dan hantar buku Nilam hari ini. Boleh? Baik. Baik. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Cikgu minta maaf sebab tadi ada masalah internet. Dan cikgu dah ambil masa lebih sikit ni sampai 10-9 minit. Itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat WhatsApp cikgu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Selamat bercuti esok. Okey, bye. 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 Okey, bye-bye. 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 Anh nhìn Timothy. Anh nó màu à anh. Anh Timothy. Go. 阿冰玩多一点啊。